Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, antara isu yang besar, yang panas pada ketika ini adalah berkaitan dengan nama pendedah maklumat ataupun berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, dan yang terbaru LBT juga membuat pendedahan berkaitan dengan isu politik Anwar, juga mendedahkan video di mana dalam video tersebut disebut nama Anwar dan juga Azam Baki. Ini adalah isu yang panas untuk kita pada ketika ini. Jadi ada pula yang mempersoalkan setelah perjumpaan LBT dan juga Anwar, maafkan saya, Tun Mahathir, adakah sebenarnya Mahathir dan LBT ini bergabung? Adakah juga LBT, Mahathir, dan Perikatan Nasional termasuk Muhyiddin bergabung untuk tumbangkan Anwar? Nah, itulah persoalannya. Mereka tak dapat jatuhkan Anwar, mereka coba serang yang berdekatan dengan Anwar. Nah, saudara-saudara, ada satu pula artikel, kali ini menyebut peguam pertikai tindakan SPRM mahu serbu rumah LBT. Haha, saudara-saudara, dengan jumlah rasuah ataupun jumlah duit yang kita sudah dengar dalam video-video yang didedahkan, jadi kita dapat lihat berapa banyak duit LBT. Jadi kalau beliau ini diserbu, adakah lebih banyak duit ataupun bertimbun-timbun duit yang akan ditemukan di dalam kediaman beliau? Nah, itulah yang saya persoalkan. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, gastrik, buasir, gout, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat dan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor saya yang tertera. Peguam pertikai tindakan SPRM mahu serbu rumah LBT. Pegawai SPRM pagi ini tiba di kediaman ahli perniagaan LBT di Puchong, Selangor, bersama Waran untuk melakukan serbuan, kata peguamnya Mahajot Singh. Artikel pada 28 November 9.58 pagi. Dalam satu kenyataan, peguam tersebut berkata, pegawai SPRM mahu membawa T yang merupakan individu utama dalam dakwaan rasuah terhadap ahli politik ternama ke ibu pejabat mereka di Putrajaya. Ini berlaku walaupun SPRM semalam mengumumkan bahwa mereka hanya akan ambil keterangan T pada Isnin. Percanggahan ini jelas dan tidak dapat diterima. Tindakan penguatkuasaan secara tiba-tiba ini memperolokkan dakwaan Perdana Menteri bahwa pentadbiran ini menegakkan integriti dan proses yang betul. Institusi yang beroperasi dengan integriti tidak akan menyerbu pemberi maklumat, melanggar jadwal sendiri, atau bertindak seolah-olah mereka takut terhadap ketulusan. Malaysia kini nampaknya menjadi satu-satunya negara di mana individu yang mendedahkan dakwaan rasuah peringkat tinggi yang diserbu, dibawa pergi, dan diugut dengan pendakwaan. Penggunaan kuasa negara yang songsang ini bukan saja membimbangkan. Ia adalah serangan langsung terhadap pemberi maklumat dan hak rakyat untuk mengetahui, kata Mahajot. Malaysia kini telah menghubungi SPRM dan Ketua Putrajaya Azam Baki untuk mendapatkan maklum balas. Nah, persoalannya, adakah LBT ini sudah diserbu dan sudah dihangkut oleh SPRM? Nah, dan persoalan seterusnya adalah berkaitan dengan uang yang saya sebut awal tadi. Adakah terdapat ratusan juta bilion bertimbun duit di kediaman LBT? Karena kita dapat lihat beliau bukan seorang yang setelah video-video skandal rasuah Sabah didedahkan, kita tahu bahwa beliau mempunyai duit yang cukup banyak. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Sabah ke-17. Ada yang telah buat ramalan, parti ini akan kalah teruk, calon ini akan kalah teruk. Jadi kalau kita mau buat ramalan ataupun andaian, menganalisis, kita kena jadi netral. Contohnya, mana mungkin penyokong Barisan Nasional
akan meramal Barisan Nasional kalah teruk. Karena mereka optimis parti dan calon mereka itu akan menang. Dan demikian juga penyokong warisan, penyokong PH, penyokong gelombang hitam dan semua parti-parti yang bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah. Walaupun kita tahu antara parti yang sudah kalah teruk pada PRU kali ini adalah Perikatan Nasional karena isu Exco Gardenia, dan kita dapat lihat juga kurangnya minat orang-orang Sabah untuk menyokong parti dari Malaya, khususnya Perikatan Nasional, itu dari parti PAS. Itu tidak dapat dinafikan. Anda sendiri boleh datang Sabah dan tanya orang-orang Sabah. Dan parti seterusnya kalah, menempah kekalahan awal. Walaupun tidak resmi, tapi bagi saya ini satu kekalahan awal untuk warisan. Dikongsikan sinar harian, bukan dari page fake page ataupun fake account, tapi dari sinar harian. ICYMI, Ketua Bahagian Parti Warisan Sipitang, Abdul Aziz Taib, mengambil keputusan untuk angkat kaki daripada parti tersebut. Ini satu kekalahan awal lah untuk parti warisan. Oke, sebelum itu izinkan saya perkenalkan, ini adalah terapi imun transfected. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, gastrik, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, buasir, gout, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kenapa saya kata ini kekalahan awal warisan? Ketua Bahagian Parti Warisan Sipitang Abdul Aziz Taib mengambil keputusan untuk angkat kaki daripada parti tersebut dan memilih untuk menyertai PKR Parti Keadilan Rakyat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sudah angkat kaki keluar parti, dan yang paling menyakitkan bukan saja keluar parti tetapi sokong parti lawan. Ketua Bahagian angkat kaki, tinggalkan warisan sertai PKR. Jadi persoalan seterusnya adalah, adakah selepas ini lebih banyak lagi anggota-anggota ataupun ahli-ahli politik warisan, ketua-ketua bahagian warisan yang juga akan bertindak demikian. Jadi harap tiadalah supaya dapat mengekalkan kestabilan politik. Tapi dalam politik ini apa-apa saja boleh berlaku. Tapi perkongsian saya hari ini adalah satu kekalahan awal yang diterima oleh Syafie Apdal sebagai Presiden warisan. Karena yang keluar bukan ahli biasa, tetapi ketua bahagian. Silap-silap ketua bahagian ini boleh bawa ratusan, mungkin ribuan penyokong-penyokongnya menyokong PKR ataupun parti lawan. Nah, saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.